Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidilfitri. Anda sedang menonton Lebaran Awani. Saya Ibrahim Sani dan bersama saya pada malam ini saya Fazan Johari di sini. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Ini Lebaran Awani dan bukan sahaja kami berdua saja, kita seperti semalam ya, Lebaran Awani akan turut bersama dengan rakan-rakan baik di sini di World Trade Center Kuala Lumpur dan juga rakan-rakan di Bukit Kewangan. Jadi pada hari ini kita ada banyak-banyak tetamu, kita ada banyak-banyak guest yang akan join kita secara maya dan secara virtual, sebab seperti mana kita dah tahu, Hari Raya ini Hari Raya yang lain sikit. Kita boleh brandingkan Hari Raya ini sebagai Hari Raya PKP. Ya. Dan cakap mengenai Hari Raya PKP dan juga PKP per se, orang yang kata di belakang segala perancangan PKP ini tidak orang kata tidak lain tidak bukan ialah Datuk Seri Ismail Sabri, iaitu Menteri Kanan Pertahanan, yang mana tiap-tiap hari tepat jam 2 petang memang akan muncul Datuk Seri Ismail Sabri di orang kata di kaca TV dan akan dipancarkan di live streaming dan sebagainya. Datuk Seri, selamat Hari Raya Aidilfitri. Kalau boleh Datuk Seri, tu dia. Datuk Seri. Datuk Seri, siapa yang hero rockstar sebelah Datuk Seri tu? Janelle Nisa Mendagi. Apa khabar Datuk Seri dan apa khabar Janelle? Macam mana Datuk Seri persiapan pada Hari Raya tahun ini dan juga first day raya? Apa khabar semua? Sihat-sihat belaka? Adakah Datuk Seri dapat jumpa sanak saudara dan juga menikmati juadah bersama keluarga tersayang? Ya, tahun ni memanglah berbeza daripada tahun-tahun lepas. Kalau tahun lepas, hari pertama memang dengan keluarga terdekat di Kuala Lumpur. Lepas itu malam balik ke Pahang untuk beraya dengan keluarga di Pahang. Tapi oleh kerana tahun ini tidak boleh balik kampung, tak boleh merentas negeri, jadi saya beraya di rumah sendiri sajalah, dengan keluarga di dalam rumah dan juga anak-anak, macam tu saja. Tidak ada orang lain, tidak ada tetamu tahun ini. Janelle pun beraya di rumah Datuk Seri Ismail lah. Janelle panggil apa Janelle? Panggil Tok Daddy ke? Atuk ke? Brother bro ke? Macam mana? Panggil apa? Panggil Atuk. Atuk. Sebenarnya Janelle ni orang kata walaupun muda tapi mempunyai orang kata follower yang cukup ramai sebenarnya di Instagram. Itulah Datuk Seri. Dengan izin rendah Ridi, tak nak guriskan Datuk Seri, tapi Janelle punya Instagram follower lagi banyak daripada Datuk Seri punya Instagram follower. Macam mana ni? Memang Janelle lagi banyak daripada saya. Itulah. Okey. Kita ada beberapa macam-macam soalan nak kongsikan bersama dengan Datuk Seri. Kita tanya. Okey, mula-mula sekali macam ni Datuk Seri. Kita bila follow atau ikut dari hari ke hari perkembangan PKP menerusi sidang media Datuk Seri pukul 2 tu, dan ramai jugalah yang intrik, yang macam tertarik dengan busana, baju batik yang Datuk Seri pakai. Setiap hari ada je desain-desain yang macam-macam. Siapa yang pilih itu sebenarnya? Saya di rumah, apabila nak pilih baju, saya pilih dengan isteri saya lah. Sebab saya berdua saja, jadi saya pilih berdua dengan dia lah. Apa yang menjadi inspirasi untuk pilih desain baju? Dan orang kata setiap hari ada baju yang lain. Ini ada orang very hantar. colourful. Colour pun, warna pun bertukar-tukar. Jadi ada orang hantar baju tiap hari ke, dia sponsor ke, macam mana Datuk Seri? Ya, baju tu memang koleksi saya daripada dulu sebenarnya. Oh, ya ke? Dan ada yang batik daripada Terengganu, ada yang kain tenunan Pahang, dan juga batik desain daripada Jobian sendirilah. Jadi mix daripada koleksi tersebutlah saya pakai tu. Sebenarnya saya daripada dulu pun dah pakai batik. Kalau hari Khamis tu memang daripada zaman Tun Abdullah Badawi lagi. Memang kita hari Khamis pakai batik. Cuma hari Sabtu tu lebih santai lah. Batik juga, tetapi batik dengan pendek. Itu saja beza. Ini dah kira disebabkan oleh sidang media yang berhari-hari, maka Datuk Seri juga mengambil orang kata manfaat ataupun mengambil tempoh ini untuk juga mengenakan batik secara hari-hari. Datuk Seri, ada tak dari segi Datuk Seri orang Pahang kan, dan sementara Pahang pula begitu famous ataupun terkenal dengan tenunan Pahang dan sebagainya. Ada tak preference dari segi batik yang macam mana Datuk Seri suka? Dari segi batik, saya lebih suka modern batik, modern design.
kain besi batik. Tapi dari segi tenunan Pahang, walaupun tidak striking macam batik, tapi dia punya colour lebih lembut lah. Okey, Dan saya pun suka pakai, memang dari segi tenunan Pahang ni memang cooling lah kalau kita pakai. Kain ni lembut. okey, kita tanya Janelle. Janelle. Ha? Janelle. Ya. Janelle suka pakai baju apa Janelle? Jenis Uncle pun ada anak baya Janelle ni lebih kurang. Dia suka pakai dresses. Janelle suka pakai apa? Oh, tu dia. Janelle dia. Tak apa. Okey, macam Dia ni. terkejut tiba-tiba ada suara. Dia dengar suara je. Kita nak tanya juga because tahun ni raya dia lain sikit. Juadah mungkin juga berlainan. Dari segi macam-macam kita boleh order daripada orang ramai, biasanya kuih-muih apa semua. Adakah tahun ni sedikit lain daripada kita order makanan biasa tahun ni, ataupun lebih kurang sama je Datuk Seri? tahun ni pun saya order. Kalau macam lemang tu memanglah kita tak pernah buat sendiri lah. Kita just beli order saja. Kalau cuma dulu saya pergi sendiri ke tempat warung-warung yang di jalan tu yang banyak dibuka untuk menjual lemang. Tapi kali ini lebih kepada online lah. Kita order lebih awal lagi. Rendang pun order secara online, lemang pun order secara online, ketupat pun secara online dan sebagainya. Jadi bezanya kita dulu pergi sendiri pilih, sekarang ni kita order secara online. Tadi Janelle, Datuk Seri, Janelle tadi malu-malu. Ni okey dah pula. Okey, kita cuba tanya sekali lagi. Janelle, What kind of dresses do you like, Janelle? Pakai toprak. what kind of dress? you have baju raya today? Ini hari baju raya. Okay. Pensive thinker. Very pensive. Tak apa. Lagi Datuk Seri, kita nak tanya lagi, apa nasihat Datuk Seri kepada orang ramai yang sedang menonton Lebaran awal ni, malam raya. Seperti mana kita tahu raya ni lain dengan untuk Datuk Seri dengan saya dengan AK, tapi diorang pun juga, orang ramai pun rasanya lain sedikit sebab tak boleh jenguk, tak boleh lawak melawat dan singgah rumah saudara, rumah kawan. Apa pesanan Datuk Seri pada orang ramai? Ya, seperti yang saya sentiasa pesankan, patuhi SOP lah. Ya, patuhi SOP dari segi penjarakan sosial, dari segi penjagaan kesihatan tu, kalau boleh pakai mask selalu, pakai topeng muka selalu, tangan tu basuh dengan sabun ataupun sanitizer. Jadi itu yang penting. Dan seperti kita tahu yang pengunjung ke rumah kita tidak boleh lebih daripada 20 orang satu hari. Jadi kalau boleh kita galakkan supaya berhari raya bersama dengan keluarga di dalam rumah kita saja. Tak perlulah kita terima pengunjung daripada luar, sahabat andai ke. Kerana akhirnya yang membahaya adalah kita. Terutamanya di rumah kita ada warga emas dan juga anak-anak. Kerana kanak-kanak dan warga emas ni lah dari segi risikonya amat tinggi sekali kalau bertemu dengan orang luar dan sebagainya. Jadi sebab itulah, walaupun kita rasa tak seronok lah rumah kita tidak kunjungi, biasa kita buat rumah terbuka. Tahun ini mungkin rumah tertutup, tetapi demi kesihatan dan keselamatan keluarga kita, terpaksalah kita lakukan. InsyaAllah tahun depan kita boleh berhari raya seperti biasa. Tapi walaupun tertutup, kami sampai juga rumah Datuk Seri malam ni. Itulah teknologi. Keluarga, anak dan cucu sahaja. Okey, Datuk Seri, saya nak tanya mengenai macam tadi Datuk Seri kata SOP kan. Saya duk terbayang balik tiap-tiap hari Datuk Seri ingatkan kita warga Malaysia supaya mengikuti SOP ya. Dan tiap-tiap hari Datuk Seri bekerja. Memang Datuk Seri berada di kaca TV tetap tepat pukul 2 tiap-tiap hari dan tak pernah ambil cuti lagi ni. Jadi mungkin Datuk Seri ceritakan sikit bila Datuk Seri berehat. Memang tak ada masa berehat. Waktu PKP dulu langsung tak boleh nak jumpa dengan cucu pun. Bila PKPB ni dan diberi pelonggaran rentas daerah boleh, jadi adalah masa sikit untuk luang masa untuk jumpa cucu. Itu pun tak susah juga nak jumpa because busy setiap hari. Setiap pagi pukul 9 mesyuarat khas menteri-menteri.
Sampailah pukul 11.30 atau pukul 12 every day. Lepas tu saya kena sediakan poin-poin untuk saya bawa waktu Sidang daily media. briefing tu. Sidang media tu. Itu kedua. Maknanya saya ada kadang-kadang ada 2 jam ataupun 1 jam lebih untuk prepare. Apa benda yang saya nak sebut, nak cakap dan sebagainya. Dan selepas habis bila pukul 2, mungkin 2.5 jam atau 40 minit habis dalam PC itu. Selepas PC saya terpaksa balik ke kementerian pula. Sebab saya tak boleh tinggalkan kementerian sebab itu kerja hakiki saya selaku Menteri Pertahanan. Jadi terpaksa balik ke kementerian. Kadang-kadang sampai malam, terpaksa berada di ofis dan sebagainya. Dan memang everyday itu memang everyday dah 2 bulan. Sampai bila kita kena teruskan, orang kata macam kami di Awani pun cara kerja pun agak berbeza. Bosses saya okeylah dapat off, tapi saya punya bos-bos saya pun saya rasa memang bos saya tak pernah off. Macam Datuk Seri juga tiap hari dia kerja. Sampai bila kita kena macam ni lah. Kita amat berharap kalau PKP ni dapat ditamatkan, kita harap. Tetapi dia bergantung kepada sokongan daripada orang ramai. Kalau semua patuh kepada SOP dan peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan, saya percaya kita dapat putuskan rantaian COVID tersebut. Dan kalau kita lihat sekarang ni dari segi COVID positif pun sudah pun mendata dan semakin berkurangan. Sekarang ni 2 digit. Kalau dulu 3 digit sampai 200, 300 dan sebagainya. Tapi sekarang ni dah menurun. Dah lebih daripada 14 hari dah. Di dalam lingkungan 2 digit. Pernah turun sampai 16 kalau tak silap saya. Paling rendah. Jadi kalau ini berterusan, insyaAllah kita mungkin boleh tamatkan PKP ini. Tapi walau bagaimanapun, selepas tamat pun, norma-norma norma baru yang akan ada di kalangan orang kita adalah seperti kebersihan, penjarakan sosial dan sebagainya mesti kita teruskan. Sebab apa? Sebab COVID-19 punya virus ni, dia tidak akan hilang dan masih berada di sekeliling kita. Anybody can be a carrier di sekeliling kita tu. Jadi sebab itulah saya selalu tekankan. Disiplinkan diri sendiri, self-regulate ataupun kawalan kendiri untuk diri sendiri bagi memastikan kita terus selamat. Jadi kita doakan supaya PKPP ini dapat ditamatkan dengan segera dan walau macam mana pun norma-norma baik ni mesti kita teruskan. Okey, Datuk Seri, terima kasih Datuk Seri. Sekali lagi selamat Hari Raya Aidilfitri kepada Datuk Seri dan keluarga Datuk Seri. Janelle, selamat Hari Raya to you. You want to say something, sayang? You want to say something before you? Selamat Hari Raya, say hi. Bye. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Kepada semua. Dah ngantuk tu. Tugas Awani yang tak bercuti tu, kita ucapkan selamat. Baik, terima kasih Datuk Seri. Okey, terima kasih banyak Datuk Seri Ismail Sabri, Menteri Kanan Pertahanan yang kita live dari rumah beliau melalui Skype. Terima kasih banyak Datuk Seri. Baik, dan kita nak bersama dengan rakan tugas kita. Ya, di studio lain, di studio di Bukit Kewangan bersama siapa? Hafidah Samad Yes. dan Kamrul Bari Harun. Itulah antara orang yang memang saya katakan tadi tak off kan, ada orang ini. Tiap-tiap hari kerja. Baik, terima kasih. Off to you, Cik Cam dengan Fida. Terima kasih kepada rakan-rakan kami AK dan juga Yim ataupun itu nama manja lah, tak apalah, hari raya kita panggil nama manja. Saya Kamarul, Fida, atas nama Penghak Upayaan Wanita. Kali ini segmen ni Fida yang cakap. Okey, terus. Oh, terima kasih Kamarul. Di talian sekarang ini kita ada bersama dengan Datuk Profesor Adiba Kamarul Zaman yang merupakan Dekan Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Apa khabar Prof Adiba? Alhamdulillah baik. Prof Adiba, tujuan kita pilih Prof Adiba ni, orang lain suka cari artis dan sebagainya. Tapi kita tahu kerana Prof dah tentu macam juga wartawan dan pengarang,
tak ada cuti istilahnya zaman Hari Aidilfitri ke zaman pandemik ke. Jadi kita nak minta ceritakan dan wakililah pengalaman-pengalaman Aidilfitri di barisan depan, front line. Tapi Prof juga ada kelebihan. Prof juga President of International AIDS Society. Jadi mungkin boleh melihat cara seluruh dunia terpaksa meraihkan dengan hakikat bahawa ini bukanlah waktu biasa. Okey, memang sudah jadi lumrah seorang pekerja, frontliner, sebagai doktor ataupun jururawat, di mana hari-hari perayaan seperti Hari Raya atau Christmas atau Chinese New Year itu for us memang kena forgo lah dan tidak menjadi cuti when I was a junior doctor. Tapi sekarang dah tua ni, you get your junior doctors to work lah, we just be on standby kan. Ya. Tapi di PPUM, apa yang saya bangga ialah we have doctors and to a lesser extent jururawat dan pekerja am yang terdiri daripada pelbagai kaum, especially terutamanya doctors ya. Jadi kita akan bergila-gila ya. Jadi untuk hari raya, for instance my unit penyakit berjangkit terdiri daripada doktor pelbagai kaum. Jadi kami yang beragama Islam boleh cutilah sedikit. Dan bila cuti Hari Raya Cina, kami yang Melayu dan tak menyambut Hari Raya Cina will take turns to bekerja. Itu yang seronok ya bekerja di PPUM sebab pelbagai kaum. Jadi tak susah sikitlah nak mengambil cuti. Prof, Dari segi ya. Prof, siapa yang pernah pergi PPUM akan tahu itu antara yang paling sibuk di Malaysia hospitalnya kerana kedudukannya, kepakarannya dan komposisi penduduknya. Tapi kali ini sebagai barisan depan COVID-19 juga, adakah itu membawa lebih banyak tekanan tetapi masih lagi boleh diraihkan apa yang Prof katakan tadi? Alhamdulillah, oleh kerana usaha-usaha Kementerian Kesihatan dan segala frontliners dan juga usaha-usaha kerajaan dalam MCO ya. Jadi penurunan pesakit-pesakit COVID amat ketara. Although kita sentiasa standby, tetapi jumlah pesakit COVID di PPUM sangatlah rendah. Jadi saya rasa Hari Raya ni dari segi COVID tidaklah berbeza daripada hari raya yang lain. Cuma of course kita hendaklah sentiasa berjaga-jaga dan on high alert untuk menerima pesakit-pesakit yang berkemungkinan dijangkiti dengan COVID. Prof, saya nak jambatankan kepada Fida kerana dia memang aktif di media sosial, digital dan sebagainya, dan di negara lebih maju seperti Amerika dan Kesatuan Eropah, the fact is COVID only exacerbate the gaps already there in society. Dan contohnya jurang yang sedia ada itu adalah di antara lelaki, perempuan, misalnya gender. Dan Dr. Saskia Popescu ke siapa juga di Twitter, Fida ada butiran lanjutnya, mereka mengatakan bahawa satu jurang yang tidak dilampaui, malah media juga turut menguatkannya di tempat mereka, pakar-pakar lelaki je yang pasal pandemik ke epidemiologi ke kesihatan umumnya, sedangkan kepakaran itu juga lebih banyak juga di kalangan wanita. Mungkin Fida boleh berikan butiran lanjut? Ada laporannya Prof tentang peranan golongan wanita dalam kalangan frontliners dalam memikul tanggungjawab memberi rawatan kepada pesakit COVID-19. Kata laporan ini, wanita perlu diberikan tumpuan dan ada wanita, doktor-doktor wanita atau saintis wanita di luar negara yang telah tampil ke depan untuk dan berkata, I give up. Okey, dan Prof ada yang mengatakan
laporan-laporan yang mengatakan pandemik ini telah memburukkan lagi the gap atau ketidaksamarataan jantina dan kaum dalam dunia sains, dan sekaligus ini telah membuatkan ramai saintis wanita ini seperti merajuk dan tidak mahu lagi meneruskan usaha dalam memberikan bantuan perubatan. Jadi sebagai seorang women empowerment yang berada at the forefront of the frontliners, Prof, apa komen Prof? Okay, I must say I have missed this, Fida, this angle dari segi saintis dan doktor-doktor wanita yang diketepikan dalam respons COVID di luar negara. Apa yang ketara ialah dari segi gender, tidak boleh dinafikan kaum lelaki lebih berisiko dari segi mendapat penyakit COVID yang lebih serius, dan itu adalah satu angle kajian yang perlu dilakukan. Tetapi from what you are saying, I have missed this altogether. I'm sorry, but you can see di Amerika Syarikat umpamanya dua tokoh yang memberikan nasihat kepada Presiden Trump, seorang Dr. Anthony Fauci lelaki dan Dr. Debbie Birx perempuan. So I don't think incidentally kedua-dua mereka adalah dari golongan HIV experts juga, ya. So I've missed this altogether, tapi I guess memang tidak hairanlah kalau ada setengah-setengah tempat di mana saintis wanita diketepikan. Ini memang satu fenomena yang agak tidak memuaskan lah. Di Malaysia bagaimana, Prof? Di Malaysia memang tidak menjadi satu isu. Yang menjadi isu ialah of course jururawat di Malaysia boleh katakan lebih daripada 90% adalah wanita. Prof, sebelum ini Prof ada kongsikan tentang Malaysia menyertai pelbagai inisiatif bersama negara-negara lain dunia untuk mencari the antidote atau penawar COVID-19 dengan bermulanya ujian klinikal secara bersama di antara 4 hospital tempatan termasuk UMMC sendiri. Mungkin ada perkembangan yang ingin Prof kongsikan? Ya. So, clinical trial yang kami namakan STORM itu, di mana kami ingin mengkaji keberkesanan Tocilizumab versus methylprednisolone di PPUM dan Hospital Sungai Buloh, Hospital Kuala Lumpur dan Hospital Hospital Tuanku Jaafar di Seremban. We are now ready because untuk menjalankan kajian seperti ini, of course kita perlu mengadakan protokol persediaan yang agak lengkap, ya, dan termasuk ethics approval. So as of last week itu semua dah siap. We had to standardize the lab result dan sebagainya yang mengambil masa sedikit. We haven't started enrolling. Ini yang saya namakan is a happy problem that I have sekarang ini, oleh kerana jumlah pesakit yang didiagnose setiap hari semakin berkurangan. Jadi we have this happy problem of not having patients to be enrolled buat masa ini. Okay. Prof, saya nak jual pantun kat Prof. Bunga mawar harum semerbak dihadiahkan puteri besar sejambak. Jika tak mahu COVID merebak, hentikan tabiat duduk melepak. Ni Prof yang buat pantun ni. Jadi bagaimana sebagai pakar penyakit berjangkit, Presiden IAS dan sebagainya, kerana akhirnya kita terpaksa berdepan bahawa sains bertembung dengan tabiat sosial. Sains bertembung dengan budaya yang setiap tahun kita perlu balik ke kampung, pergi ziarah kubur, cium tangan ibu bapa, datuk, nenek dan sebagainya, dan tiba-tiba sekelip mata kita tak boleh buat semua ni. Faham faktor sainsnya, tapi bagaimana Prof antara orang terbaik untuk mengserasikan di antara keperluan baru sains ini
dan juga amalan yang perlu kita pindah, tunda atau ubah ini? Apa yang saya bimbang ialah kesalahfahaman tujuan MCO ya. Saya harap rakyat Malaysia tidak salah faham bahawa oleh sebab MCO sekarang telah boleh dikatakan dilonggarkan sedikit, maknanya risiko untuk dijangkiti pun sudah berkurangan. This is a very wrong impression ya. Oleh kerana risiko kepada setiap individu itu masih juga ada lagi sehingga kita semua diberi suntikan vaksin ataupun telah pun dijangkiti, until then kita semua berisiko. Jadi cara-cara jangkitan pun tidak berubah. So kita mestilah meneruskan langkah-langkah yang telah disyorkan seperti the hygiene, mencuci tangan, memakai penutup muka dan tidak bersalaman dan bercium tangan. Semua itu mestilah dipatuhi, bukan hanya di sepanjang musim Hari Raya ini, tetapi sehingga kita mencapai apa yang dinanti-nantikan, iaitu the herd immunity, di maknanya lebih kurang 50, at a minimum 50% daripada rakyat Malaysia telah dijangkiti COVID-19, so that's going to take a very long time. Okay. Dan juga ataupun vaksin telah dijumpai dan suntikan diberi kepada semua rakyat Malaysia. Prof, masa itu sehingga itu kita perlu mematuhi langkah-langkah untuk mengurangkan jangkitan kepada diri sendiri. Prof, saya nak curi masa sikit, sentiasa tak cukup masa dengan Prof ni. Ceritalah sikit macam mana nak beraya walaupun semua itu kita faham, tak boleh salam dan sebagainya. Di PPUM tu semua pakai baju raya ke, nurse pun pakai baju warna-warni ke, bagaimana, macam mana merayakan Aidilfitri? Ya, saya rasa tahun ni memang muram sikit ya. Murung dan muram. Muram sikit. Lagu-lagu raya pun kita tak dengar sangat ya tahun ini. Tetapi ya kita harus mengambil kesempatan ini untuk mungkin beraya bukan secara meriah tetapi secara I think this year we have to be more reflective ya. Apakah maksud bulan Ramadan yang sebenarnya, apakah maksud Hari Raya yang sebenarnya, bukan dari segi kemeriahan dan berbelanja besar, tetapi the true meaning of Ramadan dan how do you say this, mengeratkan silaturahim tak semestinya dengan berpeluk cium, but a phone call, a FaceTime, are equally good ways of telling someone that you care dan juga you are thinking of them. Ucapan Hari Raya. Ucapan Hari Raya, Prof. Teruskan. Untuk frontliners dan untuk keluarga. Prof boleh ucapkan apa jua? Okey, saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua rakan-rakan saya yang bertugas, tak kira lah di PPUM atau di hospital-hospital lain, dan of course kepada seluruh rakyat Malaysia. Selamat Hari Raya dan maaf zahir batin. Selamat Hari Raya, Prof. Maaf zahir batin. Selamat Terima kasih Hari Raya, banyak. Prof. Maaf zahir dan batin. Ya. Okey, itu dia. Memang kita bercakap banyak benda. Tapi sesuai dengan raya kali ini pun kita tak sebesar yang dulu. Jadi kita selitkan isu-isu juga. Tetapi selepas kita sekali lagi memberi tabik hormat kepada semua barisan depan di hospital, jururawat, attendant, doktor dan sebagainya, kita nak tengok realiti di luar sana. Jadi saudara Faris, ya, Fida? Ya, saudara Faris akan bersiaran dari bersama dengan anggota frontliners di salah sebuah hospital ya, di Ibu Negara. Silakan Faris.
Baik, Cik Kem dan Kak Fida, terima kasih. Saya berada di Ibu Negara, di mana tentunya kali ini kalau kita kata raya kali ini lebih bermakna apabila frontliner kita ini berjuang daripada Mac lalu untuk menentang pandemik COVID-19 yang melanda negara kita. Dan saya kini berada di KPJ Tawakal di Kuala Lumpur, Ibu Negara, untuk mendengar sendiri bagaimana perkongsian hari raya mereka. Dan sudah tentu bersama dengan saya ketika ini iaitu CEO bagi KPJ Tawakal. Terima kasih bersama dengan Puan Nurin Haji Abdul Rashid. Terima kasih Puan bersama dengan lebaran awal ni. Baik Puan, mungkin soalan-soalan kita lebih santai kali raya kali ini agak berbeza kalau berbanding sebelum-sebelum ini. Apa perbezaan yang mungkin Puan ingin katakan kepada penonton-penonton mengenai lebaran kali ini berbanding lebaran sebelum-sebelumnya? Mungkin bezanya tahun ni sebab ada COVID-19. Jadi walaupun KPJ Tawakal KL tidak merawat pesakit COVID-19, kami tetap mengamalkan standard operasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, di mana kami kena memastikan bukan saja anggota pekerja tetapi pesakit-pesakit dan juga pelawat sihat. Jadi kami mengadakan screening yang ketat supaya memastikan tiada COVID lah di dalam hospital kami. Tiada COVID dalam hospital kami. Baik, setahun sebelum ini mungkin agak meriah. Ada dengarnya ada rumah terbuka, Ya, betul ke? tiap tahun tradisi kami biasanya kami ada rumah terbuka. Bukan saja untuk anggota pekerja, kami juga ada rumah terbuka. Kami meraihkan pelawat-pelawat, pesakit. Kami tahun lepas kami buka di bawah sana buffet. Jadi semua orang boleh datang. Tapi tahun ni nampak gayanya paksalah kita akan give away makanan je. Tapi tak banyak sangat beza sebenarnya kerana kami still berkongsi dengan masyarakat lah. Di mana baru-baru ni sebenarnya kami dah mengedarkan bubur lambu, Masa bulan puasa, sebelum puasa. Ya saya. So, Puan mungkin bagaimana kaki tangan KPJ yang bertungkus lumus daripada Mac sampailah sehingga raya ini, kesihatannya perlu dijaga. Dan bagaimana mereka meraihkan hari raya, mungkin apa yang dikatakan kepada setiap staf-staf di KPJ? Sebenarnya COVID ni adalah sesuatu yang amat mencabar bagi kami, di mana kami terpaksa bekerja keras lebih daripada selalunya, walaupun kami menerima kekurangan pesakit, tetapi kami kena berjaga-jaga. Tapi sentiasa bersiap siaga untuk kerja. Orang pun tak boleh balik kampung. Jadi okeylah semua orang. Jadi saya ada full team sebenarnya. Sentiasa on standby. Tapi ada yang standby, Ya. walaupun dia orang bercuti. Walaupun dia bercuti. Tapi kali ini berbeza sedikit sebabkan COVID agak. Ya, saya. Oh, okey. Jadi apa pakar-pakar yang mungkin yang on standby? Ada pakar-pakar tertentu yang Kami ada on call list. Jadi diorang ada on call. Jadi hospital kami masih dibuka seperti mana biasa. masih dibuka pada biasalah. Baik Puan, kita bercerita mengenai yang pandemik, tapi raya kali ini agak berbeza pada semua masyarakat, termasuk dengan warga KPJ. Tapi lebih santai sedikit Puan, sebenarnya raya kali ini apa yang Puan mungkin rindulah? Makanan-makanan tradisional raya. Kalau nak kongsi ke penonton. Saya rindu laksa Johor mak saya. Laksa Johor. Puan daripada Johor. Saya di Johor. Jadi tak dapat balik ke kampung Kena kali belajar ini. masak. Kena belajar masak. Bagaimana belajar masak? Mungkin secara maya ke, dapat resepi ke Terima memang? kasih kerana pada YouTube, FB, jadi dapatlah belajar masak. Jadi Dan itu juga of course dalam telefon mak sendiri kan. itulah cara. Ya saya. Jadi beraya di Ibu Negara Ibu je lah. Negara. Bagaimana kepada anak-anak, mungkin bercakap kepada anak-anak? Anak-anak sedihlah tak dapat berjumpa dengan kedua-dua nenek mereka. So nak buat macam mana, new norm. New norm. Jadi new normal ini diterapkan kepada semua staff-staff juga Ya saya. kan? Jadi in fact kita orang ada buat video sebenarnya KPJ on new norm, beraya jauh daripada keluarga, berjumpa di Google Hangout.
Oh, di Google Hangout. Bila keluarnya? Dah keluar dah. Dah keluar dah? Dalam KPJ Tawakal punya website, kita dah ada. Oh, dah ada dah. Itu cara bagaimana untuk beraya Nak buat secara macam maya. mana? Ya, saya. Kalau rindukan pada ahli keluarga, inilah caranya. Inilah cara. Mungkin pesanan Puan kepada semua rakyat Malaysia, mungkin inilah pengorbanan seorang jururawat, seorang doktor, seorang pakar perubatan. Bukan hari raya, selepas ni perayaan mana-mana pun, jika ada krisis seperti pandemik COVID-19, ini pengorbanan mereka mungkin nak dikatakan kepada rakyat Malaysia. Okay, pesanan saya pada rakyat Malaysia, be safe, stay home, jaga diri dan apa-apa yang kita buat, kita kena fikirkan orang lain, bukan diri kita sendiri. Dan sebelum tu Puan, mungkin ucapan raya kepada keluarga, nak mendengarkan tak balik ke Johor. Oh, nak nangis. Ingin berkata, tak apa, mungkin yang ingin mendengar ucapan daripada Puan. Kepada Mama di Seremban, nanti Acik balik lepas MCO. Selamat Raya Selamat Raya, buat Mak semua Zul rakyat Batin. Malaysia. Okay. Baik, itu sedikit sebanyak bersama Puan Norin Abdul Rashid, itu CEO bagi KPJ Tawakal Kuala Lumpur. Bagaimana perkongsian, bagaimana perbezaan nombor baharu Hari Raya Aidilfitri bagi kali ini berbeza dengan tahun-tahun terdahulu. Dan saya sebenarnya, Fida dan Cik Kem sempat untuk menemu buah rata-rata pakar perubatan di KPJ Tawakal ini. Dan apa kita dengarkan ucapan-ucapan mereka kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hashim, pakar bedah di KPJ Tawakal KL. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya kepada keluarga saya lah yang sekarang berada di Seremban Negeri Sembilan. Maaf zahir dan batin, saya harap semua dapat beraya dengan meriah tahun ini, walaupun tahun ini mencabar sikit kan kerana COVID-19 pandemik lah. Saya juga ingin berpesan kepada semua lah rakyat Malaysia, pastikan basuh tangan, selalu kerap basuh tangan selalu dengan sabun ataupun sanitizer. Pastikan penjarakan sosial ataupun distancing 1 meter, dan kalau ada gejala atau keluar rumah, pakailah topeng untuk protect yourself and your family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Abdul Hadi bin Hussein, pakar ortopedik dan tulang belakang di Hospital Pakar KPJ Tawakal Kuala Lumpur. Dengan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri 1441 Hijrah kepada semua keluarga, terutamanya yang keluarga di Negeri Sembilan, yang berada di Linggi Negeri Sembilan, dan juga keluarga mertua yang berada di Macang, Kelantan. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin, stay home, stay safe. Moga semua ceria di Hari Raya di rumah masing-masing, dan kita putuskan rangkaian COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zarizan bin Zakaria dari KPJ Tawakal Hospital KL, seorang pakar bedah plastik dan rekonstruktif. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin, terutama kepada keluarga di Kota Baru, Kelantan dan sahabat handai serta seluruh rakyat Malaysia. Dengan ucapan, kita masih lagi dalam keadaan pandemik, so masih perlu berjaga-jaga. Raya tetap raya, tapi kita tetap kena jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Faisal bin Muhammad Fazli, pakar perunding kanak-kanak di KPJ Tawakal Kuala Lumpur. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada warga Malaysia, khususnya kepada warga KPJ Tawakal dan juga keluarga saya di Ampang. Dan pesanan saya seperti yang dipesankan kali-kali di televisyen, zaman COVID ni, walaupun kita beraya, kita kena kekalkan penjarakan sosial, basuh tangan, pakai mask, terutamanya anak-anak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Hai, saya Dr. Nurul Afia daripada KPJ Tawakal. Ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua rakyat Malaysia dan juga ahli keluarga. Dan kepada semua rakyat Malaysia, kekalkan jarak sosial anda, pakai mask dan sama-sama kita tangani COVID-19. Kami daripada KPJ Tawakal KL ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kita jaga kita. Tahu Tawakal kan ada. Kami dari
Physiotherapy Service KPJ Tawakal KL Specialist Hospital ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Ingat, kita jaga kita. Kami dari Kecemasan KPJ Tawakal KL ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Ingat, kita jaga kita. Kami dari Jabatan Radiologi KPJ Tawakal Kuala Lumpur ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Stay safe. Jangan balik kampung. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Dari kami, Ambrosia Wan, KPJ Tawakal KL Specialist Hospital. Kita jaga kita. Baik, Cik Kem, Fida, itu kata-kata ataupun ucapan raya oleh petugas-petugas barisan hadapan. Mereka ini berkorban sebenarnya sehinggalah kita boleh beraya walaupun raya kita yang sederhana dan raya alam maya ketika ini. Tapi inilah pengorbanan petugas-petugas barisan hadapan. Daripada doktor perubatan, daripada jururawat sehinggalah semua warga kerja di KPJ, di KKM dan mana-mana saja yang melibatkan kesihatan awam. Dan sebelum bersama Fida dan Cik Kem, saya sebenarnya nak jugalah bagi ucapan Hari Raya kepada ibu dan ayah dan serta seluruh keluarga saya yang berada di Melaka. Selamat Hari Raya kepada abah dan mak. Maaf zahir dan batin, minta maaf anak anda tidak dapat beraya. Inilah norma baru kita. Selamat Hari Raya kepada semua rakyat Malaysia juga. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Ingat, kita jaga kita dan putuskan rantaian COVID-19. Anda masih lagi menonton Lebaran Awani bersama saya, kali ini Najib Arif dan juga rakan setugas. Saya Hakim Rahman. Tadi kita dah lihat rakan-rakan penyampai kita dengan tetamu-tetamu mereka bukan main, seronok, gembira mereka pada malam raya pertama ni. Alhamdulillah, selepas sebulan kita berpuasa, inilah satu Syawal yang kita raikan, walaupun berbeza sekali suasananya untuk semua rakyat Malaysia, saya percaya, dan juga kami di Sarawak ni juga adalah berbeza. Kalau saya dengan Hakim Rahman ini biasanya setiap tahun pulang ke Johor, tapi dua anak Johor di perantauan tahun ini untuk meraihkan Aidilfitri bersama dengan anda semua penonton Astro Awani. Tetapi kalau kita boleh bercerita perbezaan ini, kalau Hakim Rahman sendiri hari ini berbeza untuk Hakim Rahman satu Syawal kerana sepanjang puasa. Okey, Hakim Rahman ni biasanya pergi gym kalau sebelum PKP kan. Tapi sepanjang puasa sebulan tu jaga pemakanan, makan salad saja. Tapi hari raya, hari pertama semua yang Hakim makan hari ni. Kita dah biasa Najib. Biasanya raya pertama ialah kita menikmati juadah istimewa, rendang, ketupat. Ialah raya setahun dua kali. Tak tentu juga, tengoklah keadaan dua kali lah, dua kali kan. Tapi itu kita di sini bezanya kita beraya dalam keadaan yang dalam norma baru, tapi bagaimana pula mereka yang di tempat lain? Betul. Dan itu yang kita nak bincangkan kerana kita bercakap tentang perbezaan raya ni, semua rakyat Malaysia merasai. Kalau keluarga saya tu berbincangkan nak boleh ke rentas daerah dan sebagainya, saya nasihatkan jangan jumpa saudara mara. Ini apa yang kerajaan orang kata apa sarankan kan, jangan, kalau boleh kita nak bendung COVID-19 ini, pandemik ini sangat penting. Tapi kali ini kita nak bercakap ataupun berbual bersama dengan orang yang penting, individu yang penting, sosok tubuh yang penting dalam tempoh yang sukar ini. Kita bersama dengan Mufti Perlis, Datuk Dr. Muhammad Nasri Zainul Abidin ataupun Dr. Mazhar, popular Datuk Mazhar. Assalamualaikum Datuk, terima kasih bersama dengan kami pada jam ini. Datuk, pertama sekali kalau kita boleh bincangkan rakyat Malaysia ini, umat Islam khususnya, kita dah biasa solat Jumaat itu memanglah di masjid berjemaah, solat sunnah Aidilfitri juga di masjid berjemaah. Tetapi kali ini, tahun ini berbeza sekali. Untuk mereka memahami bahawa itu adalah norma baharu mereka, bukan sesuatu yang mudah untuk umat Islam kan.
bagi pihak Datuk sendiri, kalau di place itu bagaimana untuk membuat keputusan menyatakan kepada orang ramai solat sunat Aidilfitri itu perlu dilakukan di rumah dan sebagainya. Keputusan ini sudah pasti bukannya mudah, lebih lagi untuk melihat kepada rujukan dan juga memahamkan orang ramai kenapa keputusan ini perlu diambil. Mungkin Datuk boleh ceritakan prosesnya, Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebenarnya ia satu keputusan yang tidak mudah, tetapi Perlis dalam pengalaman kita telah membuat keputusan yang lebih sukar daripada itu, iaitu kita merupakan negeri yang paling awal membuat keputusan untuk menghentikan solat Jumaat di semasa awal COVID. Dan itu sesuatu yang sukar kerana negeri-negeri lain belum buat dan dunia juga belum buat. Tetapi ahli fatwa kita berbincang dengan begitu sukar berfikir, akhirnya kita melihat bahawasanya dalil-dalil berpihak kepada kita mesti menghentikan solat Jumaat untuk mengelakkan keadaan yang lebih buruk. Tapi alhamdulillah hasilnya Perlis negeri yang paling awal yang selamat daripada ataupun dapat diiktiraf sebagai kawasan zon hijau, dan kita ke arah untuk menjadi putih. Dan ini apabila kita nak buat keputusan untuk sembahyang hari raya ni tidaklah sukar, tapi ia tidak seperti solat Jumaat, kerana solat Jumaat itu dia fardu. Sedangkan sembahyang hari raya ni di sisi umum mazhab Syafi'i umpamanya menganggap ia sebagai sunat. Tetapi oleh kerana orang Melayu ni kebiasaannya kalau Jumaat pun dia tak sembahyang, tapi sembahyang raya tu dia sembahyang. Itu yang kadang-kadang yang perasaan itu bukan mudah itu. Kerana kadang-kadang satu orang tu setahun tu 2 kali dia sembahyang. Mudah-mudahan tak jadi macam itulah kita. Tetapi bila kita buat keputusan ini, kita lihat kita telah buat persiapan awal dengan langkah-langkah penerangan apa yang patut kita lakukan dalam keadaan demikian. Saya ingin memahamkan satu hal pada peringkat awal ini, iaitulah kalau Islam ini, kita umat Islam ni di Malaysia majoriti, dan kita hidup dalam keadaan alhamdulillah syiar agama itu ternyata, dan kemudian kita dapat mengamalkan agama dengan bebasnya. Tetapi di negeri-negeri yang minoriti Islam, di tempat-tempat tertentu orang Islam sangat minoriti, kadang-kadang memang mereka tak dapat sembahyang hari raya berjemaah, mereka sembahyang di tempat mereka saja. Hal ini kita alami dalam keadaan ini kerana suasana yang kita ada ni, dan ini bukanlah ganjil sebenarnya, kerana Islam itu boleh hidup dalam semua keadaan. Ya. Datuk, biasanya Datuk apabila raya ni kita sudah terbiasa dengan kebiasaan, walaupun kita bermaklum sebenarnya Hari Raya Aidilfitri ini adalah hari untuk meraihkan sebulan kita menahan diri daripada nafsu, lapar dan dahaga sepanjang bulan Ramadan, dan untuk kita meraihkan sebulan itu. Tapi di masa sama juga sudah menjadi kebiasaan adat untuk kita saling kunjung-mengunjung, bersua muka, bermaaf-maafan, saling bermaafan. Tapi dalam keadaan sekarang ini bukannya boleh buat, susah kan? Ya. Tapi macam Datuk sendiri bagaimana ingin kita nak membiasakan normal baharu ini? Yelah, raya dah tak boleh kunjung-mengunjung lagi. Ya, terima kasih. Konsep yang penting bagi hari raya itu seperti mana yang disebut oleh Al-Quran, iaitu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, iaitu supaya kamu menyempurnakan bilangan-bilangan hari, iaitu kita menyempurnakan puasa kita dan kita membesarkan Allah, bertakbir di atas hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Hal ini kita dapat lakukan, iaitu kita bertakbir bersama dengan keluarga, walaupun tak dapat dibuat di ramai-ramai di lapangan, di masjid, tapi di corong-corong radio masih terdengar takbir. Di mana saja patut kita berada di rumah kita patut takbir. Ini kadang-kadang selama ni kita terlupa, ramai dengan family di rumah bising macam-macam, kita lupa takbir. Kita patut takbir, yakni bermula daripada masuknya maghrib sehinggalah tamatnya solat Aid, solat hari raya. Itu adalah masa untuk kita bertakbir, sama ada selepas daripada solat ataupun semasa kita ramai-ramai berhimpun, di mana saja kita berada, kita takbir. Hal ini boleh dilakukan. Cuma kunjung-mengunjung yang merupakan
ia adalah merupakan perhiasan hari raya, bukan core kepada hari raya itu sendiri. Itu barangkali yang kita tidak dapat lakukan. Tapi ialah kita melakukan hal yang lebih penting, iaitu untuk menyelamatkan nyawa, yang merupakan titah arahan agama yang lebih penting daripada sunat untuk kita ini ziarah menziarahi antara satu sama lain. Ya, satu lagi, saya rasa banyak lagi amalan lain yang boleh kita buat pada hari raya ni. Pakai wangi-wangian, kita pakailah wangi-wangian. Janganlah kerana kita tak boleh pergi ke masjid ataupun tak boleh keluar, kita tak pakai baju berkemban saja, ataupun duduk dengan kain plekat baju putih je di rumah raya apa, tak boleh keluar. Kita jangan macam tu. Kerana hari raya kita pakai pakaian yang cantik, wangi-wangian pagi sebelum kita solat bersama dengan keluarga kita. Kita makan sekali, kerana ini adalah Aidilfitr, iaitu hari raya fitri, di mana kita disunatkan makan sebelum pergi ke tempat solat. Maka duduk di meja hidangan. Kita mungkin ada masa yang lebih sikit. Dulu kita bimbang lambat nanti tak dapat tempat di masjid, dan kemudian ataupun di tempat lapang untuk imam datang dah nanti kita lewat. Sekarang kita boleh duduk dengan keluarga, makan terlebih dahulu, kemudian jalan sama-sama ke tempat solat di ruang rumah kita, ataupun kalau kita ada ruang yang lebih di luar rumah kita, dalam kawasan rumah kita, mana-mana tempat dalam yang kediaman kita, maka kita ada ruang yang mungkin lebih selesa di sudut waktu. Datuk, secara tradisinya kalau kita lihat Hari Raya Aidilfitri ini adalah hari yang kita boleh sifatkan untuk kita eratkan silaturahim. Tetapi tahun ini seperti yang kita bincangkan, berbeza sekali untuk seluruh rakyat Malaysia. Dan mereka ialah kunjung-mengunjung tidak boleh lagi dilakukan, dan ramai yang melihat sukar untuk mereka mengeratkan silaturahim itu. Tetapi dalam konsep di sisi Islam itu, mengeratkan silaturahim ini bukan sahaja pada hari raya, malah sepanjang tahun, sepanjang masa pun. Dalam keadaan ketika ini, bagaimana mungkin nasihat Datuk sendiri kepada orang ramai untuk mereka mengeratkan silaturahim, bukan sahaja di kalangan ahli anggota keluarga terdekat, malah saudara mara yang mereka jarang jumpa? Bagaimana ini boleh dilakukan, Datuk? Ya, hubungan yang baik itu sebenarnya bermula dengan sikap ataupun perkataan yang baik. Maka saya nak ingatkan diri saya dan juga kita semua, apabila kita duduk ramai-ramai di keluarga ni, dah COVID ni, kita stay home dah lama, kadang-kadang mungkin dah tengok muka pun kerap, kadang mungkin ada kejemuan kita itu di situ. Maka pastikan kita pada hari raya, terutama musim raya ni, guna perkataan yang baik. Kerana dengan perkataan yang baik akan menghasilkan jiwa, akan menimbulkan perasaan yang baik. Sebab itu kadang-kadang makanan yang sedap, baju yang cantik tidak memberi makna jika jiwa tak bahagia. Maka qulu linnas bil husna, cakap pada manusia perkataan yang baik. So duduk dengan family, cakap perkataan yang baik. Itu family yang terdekat yang kita duduk. Sebab itu kita mungkin boleh telefon keluarga kita, hubungi mereka di zaman sekarang ni, berbagai-bagai teknologi. Berikan ucapan-ucapan yang baik, kan, gurau senda yang baik juga. Hari raya ialah hari bergembira. Sebab itu Nabi SAW pada hari raya, apabila Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menziarahi rumah Nabi SAW, dan beliau mendapati dua orang gadis sedang menyanyi dalam rumah Nabi. Kita bayangkan menyanyi dua orang wanita, gadis menyanyi dalam rumah Nabi. Kalau menyanyi dalam rumah ustaz pun sebagian ustaz sensitif. Tapi ini menyanyi di dalam rumah Nabi SAW. Abu Bakar kata, amizmaru syaitan fi baiti Rasulillah. Adakah suara syaitan di dalam rumah Rasulullah? Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selainnya. Rasulullah SAW kata, da'huma ya Abu Bakar. Biarlah mereka, wahai Abu Bakar. Inna likulli qaumin 'idan wa hadzal yaum 'iduna. Dan kerana setiap kaum itu ada hari raya, ini adalah hari raya kita. Maksudnya manifestasi daripada hari raya itu ialah menzahirkan kegembiraan, menzahirkan perasaan yang bahagia. Dan apa saja kita kena buat hari ini, walaupun dengan keadaan yang terhad di dalam kediaman sendiri, zahirkan kebahagiaan itu, zahirkan kegembiraan itu, zahirkan rasa bersyukur itu. Kerana itu adalah manifestasi daripada hari raya. Sebab itu hari raya bukan hari sedih. Sebab saya setuju jugalah dengan apa yang Perdana Menteri sebut. Tak payahlah pasang lagu-lagu yang menimbulkan benda yang sedih nak balik kampung. Kadang-kadang sedih ni pun seronok juga. Dia kadang-kadang sedih ni dia sambut dalam sedih tu dia seronok. Tapi kita tak boleh dalam suasana ni jadi hari raya jadi hari meratapi atau menangisi.
Hari raya ialah hari kemenangan. Hari raya ialah hari kebahagiaan. Hari raya kita zahirkan perkataan yang membahagiakan dan hubungan yang baik di antara kita. Datuk, secara ringkasnya kalau boleh Datuk, untuk kita pelajari hikmahnya sepanjang PKP ini, apa yang mereka boleh pelajari? Kalau kita lihat di sosial media, ramai berkata sebelum ini kalau malam-malam terakhir Ramadan sehinggalah ke hari raya, mereka ini sibuk mencari persiapan raya dan sebagainya. Kali ini ramai yang update status ni tentang bagaimana untuk mengejar Lailatul Qadar sebagai contoh. Apa lagi hikmahnya yang sepatutnya kita pelajari daripada segala kesukaran juga cabaran yang kita lalui ini? Terima kasih. Saya rasa Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua kejadian itu mempunyai hikmahnya, sudah pasti. Dan Allah mendidik kita. Saya kata antara benda yang besar kita sepanjang Ramadan yang lepas ialah kita, saya rasa tahun ini paling kurang sekali umat Islam membazir di Malaysia. Kalau tidaknya makanannya, ya Allah, di bazar Ramadannya, buffet mewahnya, tak kira lagi jamuan-jamuan di hotelnya, macam-macam. Hari ini dengan keadaan yang terhad, beli dengan terhad, artinya puasa itu boleh pun dilakukan. Dan ramai orang dah belajar, terutama ketua keluarga, untuk solat, jadi imam, jadi apa untuk keluarga. Dan ini banyak perkara yang kita pelajari. Dan juga apabila datang hari raya, inilah juga bila datang hari raya, kita di Perlis umpamanya, kita telah keluarkan garis panduan bagaimana nak menunaikan solat hari raya. Boleh pergi lihatlah kepada laman web Jabatan Mufti Perlis. Lengkap kita berikan macam mana nak tunaikan solat hari raya, macam mana nak baca khutbah. Khutbah tidak wajib tetapi digalakkan untuk membacanya. Macam mana keluasan bermazhab ataupun keluasan mengamalkan agama. Dahulu orang bukan tahu kata boleh juga solat Jumaat ini kurang daripada 40, 12, ada qaul 3, ada qaul 4 dan seumpamanya. Tapi inilah PKP ini menyebabkan semua orang duduk membaca bahan-bahan ilmu kerana ada perkembangan-perkembangan yang baru yang mendesak kita untuk mempelajari agama pada dimensi yang lebih luas. Ini penting. Sebab itu saya rasa banyak hikmah dan orang utara kata jangan jadi perak sangatlah apabila mendengar pandangan-pandangan yang berbeza-beza itu. Kalau tidak kita ni lain daripada kita saja, apa ni aku tak pernah dengar. Padahal pembacaan kita pun tak luas. Tapi apabila kita mendalami, apabila we experience benda itu, apabila kita merasai dan melalui perkara itu, maka kita tahu bahawasanya kita hidup di dalam dunia yang luas, terutama zaman ini. Dunia bagaikan satu kampung saja, globalisasi dan seumpamanya ini menuntut untuk kita mengkaji, melihat kepada madrasah-madrasah ataupun school of thoughts ini lebih daripada sekadar yang kita biasa, kepada ruang-ruang yang lebih luas. Dan kesarjanaan ataupun scholarship kita itu perlu diufuknya, itu perlu horizon pemikiran kita itu perlu dibuka dengan lebih luas. Betul Datuk. Sebab itu antara wahyu pertama, Iqra', bacalah supaya kita meluaskan ilmu pengetahuan, belajar memahami, mengenali mereka yang lain, makhluk lain di bumi Allah ini. Dan banyak juga kita belajar manfaat ilmu hasil perbincangan kita dengan Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Perlis. Terima kasih Datuk di atas perkongsian tu. Okey Datuk, terima kasih. Selamat Hari Raya Datuk, untuk Datuk dan juga isteri keluarga dan juga seluruh. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya untuk kedua-dua sahabat kita di studio dan juga kepada semua rakyat Malaysia. Baik, terima kasih Datuk atas ucapan tersebut. Itu tadi Mufti Perlis. Kita membincangkan tentang ialah norma baharu bagi umat Islam. Ini kali pertama mereka lalui, bagaimana mereka perlu berhadapan dan menerima. Itu yang penting, seperti apa yang Dr. Mazhar sebutkan tadi, ilmu itu luas pada akhirnya. Ini tertulis dalam Al-Quran, ilmu Allah itu luas, perlu lebih banyak bacaan, dan kalau kita tak tahu, kita rujuk kepada yang pakar. Itu yang kita ketahui. Selepas ini kita nak ke Bukit Kewangan. Okey, bersama dengan siapa? Selepas ini kita nak bersama dengan rakan penyampai kita, Syarat Kutan, yang pastinya bukan pertama kali menyambut Hari Raya Aidilfitri. Bersama dengan Melissa Idris. Apa ceritanya? Thanks so much, Hakim and Najib. Selamat Hari Raya Aidilfitri to both of you. And yes, certainly Syarat has had his fair share of Aidilfitri celebrations over the years. But I have to say, this is the first time I've seen him wear a tanjak for Raya. You look lovely, I have to say. Thank you so much, Melissa. I mean, it is, my first time wearing tanjak. So I'm, in that sense, it's a very new experience. I don't generally costume myself when it comes to Hari Raya. But, they're right, Najib Arif is saying that, many Malaysians, especially us who live in cities and suburbs,
live in very multicultural contexts. Yeah, And so true. when anybody has a celebration, we're all part of it or somehow, kind of drawn into it. Well, we've been colleagues for many years, for about 9 years now. We've celebrated many Rayas together, and I know that you are particularly fond of the Raya food. Well, I think who isn't? I mean, That's true. most of us would have had the, Ramadan Bazaar, Pasar Malam experience in the run-up to Hari Raya, and then because when Hari Raya comes, if you're very lucky, you get to go to somebody's home, and I was, where the food is special, meaning, it harkens back to a time, for instance, when there were a lot of kinds of influences coming from different parts of the world. Right. And, I've had this dish where it was meat boiled down to some sort of goo. It's sort of Turkish Circassian. No, it's actually beautiful, and you eat it with honey. And it comes from Is Johor. that a Johor dish? It I is a thought Johor so dish, too. but it comes from, Central Asia. And so it has these wonderful influences and family connections and genealogies. Okay. I love that about it. And because this is new for me, the Tanja. Well, every year something new, right? And, actually, if you're very interested in this design, Tanja Fansuri yes. is the Instagram to go to, and you can just have a look at it. Yeah. All these wonderful contemporary designs. Well, we've got a special guest joining us on the show today. With us is Yang Teramat Mulia Tan Sri Tunku Puteri Intan Syafinas binti Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Tengku Temanggung Kedah, and Chairperson of the Malaysian Red Crescent Society, or MRCS. Thank you so much for joining us on the show tonight, Tengku Puteri. Selamat Hari Raya to you. How are you? Thank you very much. Selamat Hari Raya as well to you both. Well, Thank you so much. I just want to ask you, so, this is a very strange year for all of us. How is this Raya different from all your previous Rayas, Tengku Puteri? Oh, my word, it couldn't be more different because usually in the past we have big family gatherings and then the public comes to the house, the istana, when I was living there. And then we meet hundreds of people as a family, but obviously it's impossible now. So we're just confined to very, very close and immediate family, and it's very strange. But we're ready to embrace this new norm. Yeah, Tengku Puteri, I want to ask you, if there are people in your family, from a different generation who might remember actually Hari Raya spent, or any festivity spent under different circumstances. Malaysia over the last 100 years has gone through all kinds of things. We've had war, we had the emergency, we have had all kinds of exceptional circumstances where things did in fact change. Have you heard stories of different types of Rayas? I'm afraid I haven't. I live with my aunt who's almost 90 years old, but she lived a large part of her life abroad in Paris. I think her Raya was also very, very different at the embassy with the staff at the Malaysian embassy in Paris. Can I ask you how you're practicing safe distancing this Raya? Has that affected, your festive spirit? I know a lot, Raya has a lot to do with salam and the hugging and the family. How has that been for you? I think we need to project emotion rather than translate it into physical contact. I think a lot of warmth and love can be, we project it through speech and through just being together and sharing food. That's lovely. Yeah, Tengku Puteri, of course, the Kedah Royal House is, I think, one of the oldest, the oldest royal house of the country. It's steeped in tradition and symbolism. That surely continues. What do you feel about the role of, the institution in terms of bringing people together and reminding us about the importance of unity at this period? I think at any time, not just Hari Raya, we all need to come together as a country, and from the apex of the Yang di-Pertuan Agong to the royal households to individuals. I think the thing about the challenge of COVID-19 is actually it's a great leveler of people between us, that we need to help shoulder responsibilities, and it's not, we are all accountable now. Not just the people in the police or the army or charitable organizations or the Red Crescent like ourselves. We really rely on an individual, everybody to come together. Yeah, and you mentioned the Red Crescent. I was wondering, Tengku Puteri, how did you become involved with the Red Crescent and its initiatives?
Well, Malaysia Red Crescent is been in an organisation from from the British times. Actually, if we look back in history, and I've been involved for the last 25 years as a member and as a chairman of Kedah. And then I foresaw that there's disasters and the tsunami, and there were flooding and constantly happening throughout the year. And people really needed to come together. That's why I was voted in, actually. I'm an elected official in the Red Crescent. So I'm really grateful for the support and the trust that the members of the Red Crescent has put on me as the current chairman. What do you think you bring to the table in terms of the agenda for the Red Crescent Society? My role, I think, we are part of a grouping of 192 countries around the world that has a Red Crescent Society. So we also come together at meetings and conventions and share ideas and the direction of the movement as a whole, the Red Cross and Red Crescent around the world. And one of the things that I think is new and interesting for me as a leader now is that being female is actually something new as a leader, as a chairperson of the Red Crescent. And there are a lot of issues of gender sensitivity and issues of youth and empowerment of youth and the importance of protecting girls and women and empowering women throughout our movement. I really love that. I love that you're looking at it also from the gendered perspective, that perhaps using your role to address some of the inequalities. Can you tell us more a little bit about that? Like what have you seen whilst in this role? Well, I'd like to see more leadership really amongst ladies in the Red Crescent movement, because we are quite an established organization. So through history, it's ladies have not so much been in the sort of direction and formed the strategy of the Red Crescent. And this is not just Malaysia, this is worldwide. So this is one of the thrusts that the movement as a whole has tried to empower girls, empower young people to participate in the movement. Not just girls, but the youth in general, but women to take a role in management as well as forming strategies. Could you help us understand the ground sentiments and also the needs and conditions following the lockdown? It's affected many people's livelihoods. Kedah, of course, has the honor of being one of the first few states to be declared green or moving in that direction. But what is happening in terms of people's livelihoods, which the Red Crescent is now trying to play a role? We are in an unprecedented situation, as we know. The potential victims could possibly be ourselves, and the victims of this COVID-19 could be economic, and often not just health could be affected, but also our daily income, our job prospects, and that's affected millions of Malaysians, and we have to be really constantly aware of it. So we have to change the Red Crescent, the way that we look at the people that we help. So we need to look at the vulnerable groups, the B40s, the aged, the single mothers, the homeless, and also the refugees. The issue of migrancy is a problem for Malaysia, and they are also high-risk people who could potentially be affected by the virus. And we need to protect these groups of people. So the Red Crescent really has to form a short-term and also long-term strategy to support these vulnerable groups. Can you tell us a little bit more about some of the initiatives that the Red Crescent Malaysia has actually embarked on during this pandemic? I know there's the hashtag Respond Malaysia to kind of push, to kind of highlight some of the good work that the volunteers and the responders have done during this time. Yeah, because Response Malaysia has come from our effort to try and garner support from all Malaysian corporate bodies and the private sector individuals, and also we've got support from the government as well. So we've got tremendous corporate support. We've raised about 5.5 million ringgit in cash, and in kind about 3.5 million ringgit in kind.
And corporate people have come with ventilators. We have donated about 300,000 face masks, 20,000 isolation gowns. We've distributed 30,000 meals for those in need. We've distributed 10,000 food packs. I mean, those are things that we need to keep going. So Response Malaysia really wants to stimulate this urge to help each other and help those most in need, people with needs in the hospitals, our frontliners. We've distributed 20,000 or more isolation gowns, and we indeed have made our own 80,000 face shields by our volunteers. We'll be distributing them to hospitals and clinics and community health centers. So we've used our own initiative. So we've got tremendous support from volunteers in all the states and under very stressful situations as well. So they've come forward to help. That's wonderful. I wonder if I could just interject here and ask you, in the early days of the crisis, there was a distinction made between NGOs and those from government, and the idea was the government would handle everything. What do you think in terms of policy, especially in terms of including NGOs in the response to the crisis? What do you think could strengthen it or enable it in a way that would enhance your work at the Red Crescent? This is an interesting question because in the past we worked almost separately. The NGOs and Red Crescent, and then the Jabatan Kebajikan Masyarakat would conduct work and deliver aid, and we do it almost in separate silos sometimes. But this crisis has made us realize that we need to work together. So we've formed a national collaboration hub as a response to this crisis, made up of NGOs who are sharing information. We're starting to share information on how to direct aid to which area, which group. So we want to build up this network of collaboration, of information between the NGOs, and also that private sectors can also participate and see where they can help in the gaps that are available. Okay. So this has created a first time in our history a collaboration effort among NGOs, the Red Crescent, the government agencies, the private sector, the donors, and I hope this will be a platform for us to address further crises, and I don't know about the COVID crisis, which may prolong. Yeah. Well, I'm really heartened to hear about how much money you've raised, how much people are willing to give during this difficult time. Are you concerned that people might be reaching a point of, say, compassion fatigue, of charity fatigue, that they too are struggling, and it might not be, something that they want to continue to keep giving? Yeah, it's a good question, Liz, as well. I mean, compassion fatigue is a phenomenon which is natural. It's part of human nature. The need to conserve for ourselves. But again, this crisis, I cannot emphasize enough. This is not the time to have compassion fatigue. Almost, we must fight it. We must fight this internal desire to think of ourselves only, because it's time for us all to be accountable. And to each other. And we have to put the needs of ourselves and our frontliners. Try to imagine ourselves as a frontliner at the hospital, as a nurse, as a guard, as a doctor, that we need to protect, to help protect them. We need to help protect the aged. We need to help protect those who have lost a job or been put on temporary leave. Perhaps people who wouldn't normally need help may run out of milk, or may be without a comfortable food in their homes. For sure. So keep an eye out for each other, our neighbors. You're absolutely right. It's true that the people that may need help are the people you may not necessarily think need the helping hand. Thank you so much for speaking with us, Tengku Puteri. It's really been a pleasure, and continue the good work to you and your team, and Selamat Hari Raya to you. Appreciate your time.
Thank you very much. Please look up Malaysia Red Crescent and continue to support us. Will do. Thank you. All right, next we're going to cross over to our colleague Hilmi Malik, who is at the Selangor Police Headquarters. Over to you, Hilmi. Terima kasih Mel dan Syarat di Bukit Kewangan. Baik, ini adalah booth ucapan sempena dengan Lebaran Awani dan saya kini berada di Ibu Pejabat Kontingen Selangor, IPK Selangor, untuk bersama dengan petugas-petugas frontliner dan sepanjang tempoh PKP ini, PKPB, PKPD dan bermacam-macam peringkat mereka tempuhi sebelum ini yang pastinya berkorban masa dan jiwa mereka dalam situasi negara berdepan pandemik COVID-19 ini. Dan hari ini saya ingin bersama-sama mereka, saya bawakan kepada anda untuk mereka yang ingin menzahirkan ucapan ataupun pesanan sempena Aidilfitri ini. Dan saya kini berada sebelahan dengan DSP Iskandar selaku daripada Jabatan Pengurusan IPK Selangor. Sama-sama kita dengarkan apa kata daripada beliau. Terima kasih Esra Awani. Saya DSP Iskandar bin Hamzah dari Jabatan Pengurusan Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor ingin mengingatkan sempena menjelang Aidilfitri yang bakal kita raikan, sila patuhi syarat-syarat yang telah digariskan sempena PKPB yang masih berkuat kuasa. Sila patuhi jarak dan juga menjaga keselamatan diri serta kebersihan diri dan pakailah penutup muka dalam kita meraihkan Lebaran pada kali ini. Oleh itu, bagi siapa yang mengenali diri saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Terima kasih. Baik, terima kasih DSP Iskandar atas kata-kata itu tadi. Dan sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan, buat penonton Esra Awani, saya ingin membuka ruang kepada mereka, anggota-anggota frontliner kita yang telah pun banyak berkorban selama ini untuk diberi ruang untuk mengucapkan ucapan Aidilfitri mereka pada masa ini. Dan untuk itu, apa kata kita bersama dengan mereka pada masa ini? Saya ASP Sirin binti Buntenam Ikasul daripada Jabatan Siasatan Jenayah Selangor ingin mengucapkan salam Aidilfitri kepada keluarga saya yang berada di Johor, warga Polis Diraja Malaysia dan juga kepada seluruh rakyat Malaysia. Walau di mana kita berada, raikanlah dengan rasa kesyukuran, patuhi PKPB yang telah ditetapkan. Kepada semua petugas-petugas frontliner, selamat bertugas, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ASP Nasrul Hadi bin Jahat dari Unit Pengurusan Lesen Jabatan Pengurusan IPK Selangor yang mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada rakan-rakan saya yang berada di Federal Selatan Bahawal Negeri Sembilan dan juga saudara mara yang berada di Melaka dengan ucapan sekali lagi selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ASP Nik Ahmad Khairuddin bin Wadi daripada Jabatan Pengurusan Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada kedua ibu bapa saya, ibu bapa mertua saya yang berada di Dungun, Terengganu serta rakan-rakan taulan yang mengenali saya. Bersama-sama kita memerangi COVID-19. Assalamualaikum, saya Lance Corporal Eddie daripada JSJ IPK Selangor. Di sini saya ingin memberi ucapan kepada keluarga, terutama kepada Ma. Abang minta maaf, abang tak dapat balik, tak dapat beraya bersama Ma. Dan kepada semua rakan-rakan, sahabat andai dan yang mengenali diri saya mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Assalamualaikum, saya Lance Corporal Syafiq, Jenayah IPK Selangor, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada seluruh keluarga di Kelantan dan Pahang. Maaf, mak, orang tak boleh balik raya ni kena kerja. Hati habis COVID, orang balik lah. Bawa anak bini semua balik. Dan kepada sahabat karik saya, Muhammad Adib bin Abdul Aziz, selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Assalamualaikum mahabah, long semua. Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lance Corporal Nizar daripada Jabatan Siasatan Jenayah IPK Selangor ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakyat Malaysia dan juga kepada keluarga saya yang berada di Sabah. Minta maaf tak dapat balik. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Sarjan Nik Nur Hayati binti Niklah daripada Cawangan Kebajikan IPK Selangor ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh keluarga di Johor dan Terengganu. Salam ampun maaf kepada ayah bonda kerana tak dapat balik kampung. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin.
Assalamualaikum, saya ASP Zawiyah binti Hamad daripada Jabatan Pengurusan Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada ibunda tercinta, anak-anak juga seluruh kaum keluarga yang berada di Perak. Jangan bersedih kerana kita tidak dapat menyambut Hari Raya pada tahun ini bersama. Juga tidak ketinggalan kepada warga polis di Raja Malaysia. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Baik, itu dia tadi ucapan daripada wira-wira negara kita yang telah pun berkorban sepanjang situasi sukar ini. Apa yang pasti mereka berkorban masa terutamanya dalam menyambut Aidilfitri ini dan tidak seperti anda semua yang boleh ataupun masih berkesempatan untuk pulang beraya bersama keluarga. Dan ini antara pengorbanan yang telah pun mereka tempuhi sepanjang detik sukar ini. Dan untuk itu, apa kata kita dengarkan ucapan keseluruhan daripada pihak IPK Selangor. Kami dari Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Okey, baik, sebelum kita kembali berita langsung bersama Medan Syarikat Bukit Kewangan, apa kata kita sama-sama saksikan ucapan yang telah pun saya sediakan daripada beberapa lagi anggota lain di berlainan lokasi. Untuk itu silakan. Saya Inspektor Ahya dari unit drone PDRM mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada keluarga. Saya ASP Abdul Hafiz bin Ahmad dari unit drone PDRM ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada ahli keluarga saya yang berada di kampung, sahabat handai yang mengenali serta seluruh warga PDRM. Saya Konstable Sweep daripada Pasukan Gerakan Udara Bukit Aman ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada ahli keluarga saya, saudara mara saya dan juga kawan-kawan saya yang berada di Kota Kinabalu, Sabah. Saya Superintendent Rasha Azaldin bin Syafi'i mengambil kesempatan ini mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada kaum keluarga, sahabat andai, warga PDRM dan seluruh rakyat Malaysia. Di samping itu, selaku Ketua Unit Drone Pasukan Gerakan Udara Polis Diraja Malaysia mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amin wa antum bikhair. Bagi yang mengenali diri saya dan seluruh pegawai dan anggota di bahagian D9 CID Selangor, memohon ampun dan maaf kepada keluarga di kampung kerana tidak dapat berhari raya pada kali ini kerana menjaga keselamatan dan keamanan negara. Dan kami bahagian D9 Selangor mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya ACP Baharudin Mehmet Taib selaku Ketua Peridara Shah Alam bersama seluruh warga IPD Shah Alam ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Thanks so much, Hilmi, for that festive compilation. We're going to take a short break, so stay tuned to Lebaran Awani. Kembali bersama kami dalam Lebaran Awani untuk malam raya pertama. Terus meriah walaupun kita stay at home, kekal di rumah. Tetapi kemeriahan perlu kita cipta ataupun wujudkan kerana inilah hari kejayaan. Kita meraihkan Syawal pertama. Dan saya tidak kesorangan malam ini juga. Rakan-rakan saya begitu meriah juga di lapangan dan juga di studio. Sama ada di World Trade Center dan juga di Bukit Kewangan. Saya pun ada teman daripada semalam juga. Hari ini pun tak nak berganjak juga. Hari ini dia pakai baju hijau lah. Kita kena kontra je. Ya, boleh buat chroma key ni. Kontra tu banyak benda. Bukan saja baju. Antara yang tua dengan yang muda. Kena lagi saya hari malam. Itu contoh lah. Bagus, saya suka. Tadi kawan-kawan kita bukan main meriah lagi kan. Dengan tetamu. Dan juga dengan polis. Betul. Kan. Frontliner kita dan sebagainya. Okey. Kita ada tetamu hebat malam ni, Ihsan. Ya, kenalkanlah.
Tanpa berlengah masa. Saya kenalkanlah sebab saya sebaya dengan dia. Sesuai sangat. Lahir tahun yang sama. Kita ada seorang penerbit, selebriti, penyanyi. Assalamualaikum saya nak ucapkan kepada Najwa Mahidin. Assalamualaikum Najwa, selamat Hari Raya. Selamat Raya Najwa. Raya PKP tahun ni kita. Ya. Memang kita dalam waktu era PKP ini, tetapi tidak salah untuk kita terus meraihkan dengan kegembiraan. Bagi Najwa Mahidin sendiri, apa maksud Aidilfitri yang Najwa rasa perlu kita rasai bersama? Biasanya saya kalau Aidilfitri ni, inilah masa untuk kita nak bersilaturahim, kan, mengeratkan silaturahim dengan keluarga, dengan rakan-rakan. Tapi kali ni memang berbeza, suasana yang berbeza, situasi juga berbeza. Kita semua tak dapat nak berjumpa pada hari raya. Walau bagaimanapun saya rasa Aidilfitri ni, inilah masanya untuk kita mungkin muhasabah diri, kita beraya dengan serba sederhana dan kita membantu golongan yang memerlukan. Saya rasa itulah erti Aidilfitri yang sebenar. Dan juga Najwa, kita tahu kita daripada PKP beralih kepada beberapa kawasan yang PKPD dan juga selepas itu sekarang PKPB. Dalam masa yang sama, kita nak tahulah sepanjang Ramadan dan kita sekarang merayakan Aidilfitri, apa antara aktiviti yang dilakukan ataupun yang dibuat oleh Najwa? Mungkin bersama dengan rakan ataupun keluarga? Kebanyakan aktiviti saya, sebab saya dekat rumah berdua je dengan suami saya. Dan kita sebab Alhamdulillah dapat banyak projek yang contohnya macam bukan stay at home, work from home. Orang katakan WFH, sebagai musician, sebagai penyanyi pun saya work from home. Saya menggunakan maksudnya alat yang saya ada kat rumah je untuk mungkin record lagu untuk projek-projek yang berkaitan dengan COVID-19 ataupun berkaitan dengan hari raya, kan. Jadi kebanyakan saya meluangkan masa untuk recording macam tu lah. Tapi sebab saya bersendirian, walaupun ada suami saya ada, tapi banyak saya kena buat sendiri, kan. Jadi macam kita lah yang sound engineer, kita lah yang jadi tukang record video, kan. Dan kita tengok banyak yang kawan-kawan saya yang banyak rajin memasak. Saya pun masak juga, tapi mungkin tak adalah sampai macam kawan-kawan saya yang masak kuih lah, mula jual kuih. Jadi saya pun membantulah dia punya small business, kan. Ada yang jual teh tarik pun ada. Najwa, ramai juga kata pun bersangka Najwa yang menerbitkan TikTok ke sana ke sini sempena dengan ucapan yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku juga ayahanda pada Najwa. Jadi apa di sebaliknya, walaupun ramai beranggapan itu Najwa punya kerja, tetapi bukan begitu, kan? Bukan begitu. Sebenarnya saya pun tak tahu macam mana benda tu dah disalahertikan. Mungkin disebabkan satu temu ramai yang saya lakukan sebelum ni. Mungkin yang tukang tanya tu, cara dia tanya tu macam nak cakap yang saya buat lagu tu. Walaupun sebenarnya saya bukan yang menerbit lagu tersebut. Yang buat remix ke sana ke sini tu. Tak tahu macam mana dah disalahertikan, keluarlah artikel, kan, banyak yang kata, sebenarnya saya yang buat lagu tu. Jadi saya tak naklah macam orang kata macam ambil kredit orang lain yang betul-betul rumus buat TikTok dengan buat lagu tersebut, kan. Jadi itulah nak jadikan cerita, bukan lagu itu bukan saya yang terbitkan. Tapi secara peribadi apabila melihat kreativiti anak Malaysia, orang ramai dan juga anak-anak muda melahirkan video remix ini dengan pelbagai cara mereka dalam era PKP ini menggunakan suara ayahanda yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apa orang kata pun komen Najwa tentang itu? Nampun suara Perdana Menteri boleh jadi komersial untuk TikTok. Betul. Saya rasa mungkin macam bangga dengan rakyat Malaysia yang dalam situasi sebegini masih mampu untuk jadi
bukan sesuatu yang mungkin agak sedih atau suasana yang tak berapa gembira kepada sesuatu yang mereka boleh menari, membuat lagu kan. Jadi saya macam tabiklah pada mereka yang masih mampu kreatif pada waktu ini. Najwa tadi sebut sepanjang tempoh PKP ni duduk dekat rumah, ada waktu-waktunya Najwa masak, tapi tak sama macam kawan-kawan lain yang mungkin buat kuih yang agak complicated. Tapi dalam tempoh dan juga masa tu mungkin dah melepasi beberapa bulan ini dalam tempoh PKP duduk kat rumah ni, ada tak satu jenis menu ataupun resepi yang Najwa tak sangka-sangka sebenarnya boleh buat sebenarnya menu yang macam ni. Ada atau tak Najwa? Boleh jadi chef juga aku ni Apa ya? Betul, kalau kebanyakan saya memasak sebab, ni ceritanya sebab saya sangat takut untuk keluar. Jadi saya nak pergi ke pasar ataupun ke pasar raya, saya lagi sanggup kita cari yang online, yang ada delivery sayur ataupun ada delivery, kadang di Grab tu dia boleh deliver dari pasar kan. Yeah. Tapi disebabkan itu, saya kekurangan barang. Sebab kadang-kadang kita nak buat, mungkin saya nak cuba buat kuih ni atau saya nak buat resepi yang ni, tapi bila nak order tu tak ada bahan tu. Nak beli tepung, tak ada tepung tu bila online lah. Dan saya disebabkan takut nak keluar pergi ke pasar raya untuk membeli, jadi saya pun macam cita-cita nak buat kuih tu macam tak apalah kan. Oleh itu saya buat masa ni, saya rasa kebanyakan barang atau masakan yang saya cuba tu yang bukan nak kata saya cuba masak yang benda yang saya dah tahu. Jadi senang, yang ada bahan. Maksudnya apa-apa yang ada dekat rumah tu kita cuba buat. Ada yang ada improvise ke? Ni Najwa ada improvise kalau tak cukup barang A, tapi ada kat rumah barang C, jadi campak je lah barang C. Alhamdulillah. Ada, saya cuba buat pengat pisang. Okey. Tapi saya tak ada pandan, tapi daun pandan mak saya kata kalau kalau tak ada pun benda tu boleh. Tapi gula Melaka pun saya tak ada. Jadi payah juga tu. Saya dalam pantry saya ada gula yang Korean punya, dia pakai sirap lah, rice syrup. Saya pernah beli untuk nak masakan Korea, tapi dia macam sejenis gula yang mungkin ada rasa lebih kurang boleh lah, macam gula Melaka sikit. Saya pun ganti je lah, boleh lah jadi. Rasa lah macam pengat pisang. Jadi pengat pisang juga lah kan. Tapi Najwa tak ada share apa-apa dekat masak apa tak jadi hari ni dekat Facebook tu? Tak ada. Alhamdulillah. Walaupun kekurangan bahan, okeylah, jadilah juga. Jadi, alhamdulillah. Najwa, ada tak sepanjang COVID ini dan juga pelaksanaan PKP, tetapi projek yang sudah pun dirancang lama, sepatutnya dilancarkan mungkin awal Februari ataupun Mac ini, tetapi tidak dapat dilancarkan, single terbaru ke projek ke, bagaimana projek tersebut? Adakah dilaksanakan juga ataupun selepas ini ataupun bagaimana? Saya ada satu projek yang bukan sepatutnya dilancarkan pada bulan Mac yang lalu. Projek tu sepatutnya keluar macam waktu sekarang ni lah, dah nak raya. Tapi dia bukan projek raya. Dan projek tu pun saya tak boleh nak bercerita panjang sebab dia masih kira PNP buat masa ni. Tapi disebabkan PKP, mungkin projek tu kita kena tangguh sebentar lah sampai mungkin pihak yang yang dah bersedia untuk teruskan projek tersebut, insyaAllah kami akan teruskan lah. Okey, Najwa, saya dengar lagu cover Najwa iaitu Kumohon yang dipopularkan oleh Sheila Majid. Menarik dalam situasi kita PKP dan juga menghargai mereka yang berada di barisan hadapan dan juga mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Jadi nampak begitu menjiwai, terutamanya cara penyampaian Najwa dan juga sinonim dengan genre muzik yang dibawakan oleh Najwa. Boleh ceritakan sikit? Sebab
waktu saya rekod video tersebut, mungkin memang kita dalam situasi rasanya dalam tu dah masuk minggu ketiga ataupun dah nak masuk sebulan kita dalam PKP. Dan saya mungkin waktu tu banyak berfikir, kita dekat rumah, tak ada, saya cuma berdua di rumah dengan suami, dan saya mungkin fikir, dalam situasi ni memang macam banyak rintangan yang bukan saja saya tapi satu Malaysia dan satu dunia lalui kan disebabkan pandemik ini. Dan saya teringat lagu tersebut dengan lirik yang baik-baik, lirik yang sangat bermakna, dan saya juga diberitahu oleh Datuk Sheila Majid sendiri yang beliau menulis lirik tersebut sebenarnya doa beliau sendiri. Jadi lagu itu saya sangat terkesan dengan liriknya dan of course melodinya, dan saya fikir lagu itu tepat untuk situasi yang kita lalui sekarang. Dan lagu yang ditulis, yang dimulai sebagai doa, saya rasa sesuai untuk saya jadikan lagu itu untuk doa saya sendiri kepada Allah dalam situasi begini kan. Dan Najwa, di hujung waktu ni kalau Najwa boleh buat nyanyi serangkap dua dan disusuli dengan ucapan raya daripada Najwa sendiri. Okay. Tadi kita ada cerita lagu raya saya, lagu favourite raya saya. Silakan. Sebenarnya agak sedih. Okay. Nak backup singer ke? Tak payahlah. Tak payah. Lagu Pulanglah dari Aisyah, walaupun kita tak boleh pulang beraya tahun ni. Termangku sendiri memandang rindu tidak menentu, kasih sucimu yang kita bina hapus hancur oleh kata fitnah. Okeylah, takut sedih sangat. Saya dah ambil mudah je. Saya dah letak tisu kat marker. Dan sikit Najwa, ucapan raya Najwa kepada seluruh mungkin yang menonton Astro Awani waktu ini. Kepada semua penonton Astro Awani, saya ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Diharap semua berada dalam keadaan yang sihat. Marilah kita beraya dengan sederhana bersama keluarga. Kalau boleh keluarga kecil, tak perlulah kita mengunjung sanak saudara yang di kampung ke apa, kita stay di rumah sahaja. Dan juga kepada barisan hadapan kita, frontliners kita, saya mengucapkan terima kasih banyak atas jasa dan pengorbanan anda semua. Saya sebagai rakyat Malaysia amat menghargai, dan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Terima kasih Najwa Mahidin. Selamat Hari Raya Aidilfitri juga. Semoga terus sukses dalam kerjaya dan juga keluarga. Dan kita akan memantau kerjaya Najwa selepas ini. Pastinya semoga ada projek yang tidak diumumkan tadi tu. Betul. Nanti kita, itu yang perkara yang kita nak tahu apa yang akan Najwa Mahidin lakukan selepas ini. Tapi rakan kita banyak juga projek selepas ini. Tadi tiba-tiba saya nak termenung. Nak samalah. Terpandang pegang serai sawah hijau tu saya rasa sesuai dengan baju tema malam ni. Alhamdulillah. Betul juga ya Aziz. Pandai Aziz buat lawak dengan saya. Okey, lepas ni kita nak bersama kawan kita. Zul dan juga Cynthia. Orang muda. Lagi muda pada saya. Haji ni sensitif lah muda-muda. Okey, silakan kita bersama dengan Cynthia dan Zul. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan Ehsan dan juga Haji Nazri bersama tetamunya Najwa Mahidin tadi di WTC. Haji, terima kasih bagi dodol untuk kami di Bukit Kewangan walaupun dah berapa lama tak jumpa? 60 hari lebih. 2 bulan sejak PKP. 2 bulan. Tidak kerana PKP 18 dan 18 Mac kerana COVID-19. Anda bersama saya Zulfitri Yusof dan saya Cynthia Eng bersama anda, dan kita nak ucapkan dahulu Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua penonton Astro Awani. Tapi Cynthia, apabila kita bercerita mengenai Hari Raya Aidilfitri ini, sudah pasti saya tak pernah merasa Hari Raya seperti ini dalam keadaan seperti ini. Tapi Hari Raya juga mengajar kita erti kesyukuran,
mengajak kita erti untuk menghargai orang di sekeliling kita, walaupun tak dapat balik raya, tak dapat berkumpul, mengunjung, dapat ucup tangan, maaf-maafan, tetapi saya rasa kita kena, seperti kita selalu discuss di awal ni lah, new normal, kita new perlu normal. Dan saya rasa adjust. pagi tadi kita menghargai perkara-perkara yang kecil. Yang sebelum ni mungkin kita ambil mudah. Contohnya kita nak keluar rumah, nak memandu, benda-benda simple sehingga benda yang lebih besar, contohnya tahap kesihatan kita. Tapi Cynthia, saya rasa ada individu yang cukup terkesan dengan Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini, dan ianya kerana COVID, dan itu tidak lebih lagi yang terkesan ialah mereka yang menjadi mangsa virus pembunuh ini. Ada di antara kita yang kehilangan ahli keluarga kerana COVID-19. Ada isteri yang kehilangan suami, anak-anak kehilangan ibu atau bapa, dan juga ada juga yang bernasib baik kerana sembuh, kerana tahap sembuh COVID-19 di negara kita cukup tinggi. Alhamdulillah, lebih daripada 80% tinggi hari ini. Dan saya rasa antara individu yang cukup bertuah merasai keperitan COVID-19 ialah selebriti Ashraf Muslim yang menyertai kami melalui Skype pada malam ini. Assalamualaikum, salam sejahtera Ashraf. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya semua. Alhamdulillah, nampak bersinar-sinar dan juga sihat nampaknya di situ. Ashraf, umum mengetahui Ashraf salah seorang daripada pesakit COVID yang sudah berjaya pulih dan juga sudah cukup tular dan juga viral cerita mengenai Ward 31. Itu kita cerita kemudian. Tapi saya nak tanya Ashraf, apa Ashraf pelajari selepas sembuh daripada COVID? Bukan sahaja mengenai Aidilfitri, bukan sahaja mengenai Ramadan, tetapi erti kehidupan sebenar. Tadi saya dengan Cynthia bercerita mengenai bagaimana perlunya kita menghargai perkara-perkara di sekeliling kita. Jangan ambil mudah kesihatan, jangan ambil mudah perkara-perkara hubungan sesama saudara, jangan ambil mudah juga mengenai arahan daripada pihak berkuasa untuk duduk di rumah dan sebagainya. Ashraf sendiri mungkin lebih dekat dan juga lebih absah untuk cerita pasal perkara itu. Okey, saya rasa sudah satu Malaysia dah tahu dah tentang saya kena COVID dan banyak dah saya menceritakan tentang pengalaman saya. Tapi soalan ini berbeza dengan sebelum ni, di mana apa yang saya pelajari di sini ialah redha dengan apa yang Allah berikan pada saya dan juga yang diberikan itu dengan penyakit pesakit sebagai pesakit COVID. Dan bila kita ada rasa bermasalah dari segi penyakit ini, kita akan mula dekatkan diri kita dengan Tuhan. Lepas itu dalam masa yang sama saya merindui silaturahim yang telah dilakukan dibina sewaktu dalam Ward 31 bersama rakan-rakan yang lain, dan banyak aktiviti yang kami lakukan yang tidak boleh saya lupakan sampai sekarang. Dan di sudut hati saya amat merinduikan bulan Ramadan ini. Bila dah lepas sekarang kita dah bulan Syawal sekarang ni kan, Ramadan ini memang saya akan rindukan, teramat-amat rindu dengan apa yang telah berlaku sebelum ni. Dan perkara yang berlaku ni adalah, walaupun orang kata COVID-19 ni adalah satu penyakit yang berbahaya, tapi bagi saya itu hanyalah asbab untuk saya diduga sebenarnya. Allah nak tengok hati saya, nak tengok iman saya, dan tengok bagaimana kita nak kuatkan semangat kita bila dalam buat tu. Dan banyak yang saya pelajari melihat apa yang berlaku dalam diri kita, muhasabah diri kita, kenal kawan-kawan yang daripada pelbagai kaum, daripada pelbagai bangsa, pelbagai agama, dan juga mereka mempunyai satu benda je yang dia nak bila dalam waktu, dia nak tenang je dalam hidup, tak ada benda yang lain. Itu yang benda perkara saya rasa semua manusia nak, berjaya atau tak berjaya, walaupun kita semua akan mati, macam mana pun semua akan mati. Tapi Alhamdulillah, Allah bagi saya diberi peluang untuk jadi pesakit COVID, dan diberi peluang kesihatan yang cukup, dan juga diberi peluang untuk bersama-sama keluarga. So saya melalui pelbagai fasa sebelum Ramadan, masa Ramadan dibuat, dan masa Ramadan juga saya bersama keluarga, dan saya dapat berhari raya bersama ahli keluarga. So benda yang saya rasa macam my life is so colourful. Itulah saya rasa macam diwarnai dengan pelbagai cerita dalam hidup saya. So saya rasa benda ini adalah satu anugerah bagi saya yang Allah berikan kepada saya. Itulah, kita senang nak dapat, orang lain tak dapat. Dan ini nikmat, walaupun kita rasa susah, juga yang diberikan, tapi dibagi nikmat yang lain, yang orang lain tak dapat. Okey, Ashraf, kita nak tahu dengan lebih dekat pengalaman di Ward
31 bersama rakan-rakan yang lain dan juga pesakit COVID-19. Tapi sebenarnya saya ingin nak tahu, ingin nak imbas kembali ketika Ashraf tahu Ashraf positif COVID-19, perasaan itu bagaimana? Apa yang terlintas di fikiran Ashraf ketika itu? Wajah siapa yang terbayang bila Ashraf diketahui adalah positif COVID-19? Semestinya muka ahli keluarga saya, isteri dan anak-anak saya. Sebab waktu 31 hari bulan saya pulang daripada Scotland, tiba di KLIA pada 31 hari bulan tu, salah seorang daripada kru pada kami telah dimasukkan ke dalam hospital sebab dia punya pernafasan tidak baik. Selepas 4 hari dia dapati beliau adalah sakit COVID, positif COVID, dan saya close contact dengan dia. Bayangkanlah bagaimana perasaan waktu itu. Misalnya saya nak terangkan dengan ahli keluarga saya. Dan waktu itu nasib baik saya membuat tindakan awal itu buat saya karantin di rumah seorang diri. Family tak ada, anak-anak semua tidak ada. Jadi waktu itu dalam proses beberapa hari dengan perasaan yang macam berdebar-debar kan. Kita boleh dapat jawapan pula kawan seorang demi seorang yang dapat positif COVID. Dan saya punya result belum keluar lagi sampai 10 hari bulan 4 baru keluar. So memang tak tentu arah lah. Kita dalam pemikiran memang, saya dalam pemikiran saya, okey, memang saya akan kena COVID. Tapi di sudut hati saya deny. Saya masih cakap tak kena. Belum. Mungkin orang lain kena, saya tak kena. Saya deny. Sampailah pada 12 hari bulan, saya cek sekali lagi pada 10 hari bulan, 12 sudah result saya. Dan doktor call daripada PKN, dia tahu Ashraf, kamu positif COVID. Memang saya tak tahu macam mana saya nak terangkan pada ahli keluarga saya sebab dia orang telah menunggu saya sebulan sebelum tu sebab saya syuting di luar negara di Scotland sebelum tu pada awal bulan 3. So akhir bulan awal bulan 4 pula saya kena masuk hospital. 12 bulan 4 saya masuk hospital. So dalam proses tu berapa lama saya tak jumpa dengan dia orang. Ashraf, mungkin kalau saya dapat tanyakan, apabila Ashraf mengatakan bahawa saya mungkin kena, saya mungkin dijangkiti COVID, tapi Ashraf menafikan perasaan itu ada sebagai seorang manusia. Mungkin Ashraf sekarang ni fasa itu sudah sembuh, alhamdulillah. Tetapi penafian itu juga mungkin ada di kalangan mereka yang tidak pernah kena COVID-19. Yang ketika ini merasakan bahawa penting lagi balik kampung daripada untuk menjaga keluarga dengan tidak berhubung dan tidak menjangkiti COVID-19. Jadi Ashraf, apa yang Ashraf boleh katakan bahawa perkara-perkara seperti basuh tangan, penjarakan sosial, kalau sayang mak ayah kita, jangan jumpa bawa penyakit, dan jangan ada denial syndrome itu sehingga menafikan realiti sebenar pada ketika ini, Ashraf. Betul. Macam inilah apa yang saya terangkan kepada mereka yang nak balik rumah boleh, tapi kena fikir. Once you ada COVID, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan tak akan jumpa dengan ahli keluarga ataupun tak jumpa langsung. So fikirlah masak-masak. Kalau kita nak pergi rumah family kita, nak jumpa mak ayah kita, adakah kita ni pembawa COVID ini? Kadang kita, contoh saya ni, once saya balik daripada UK, sampailah saya masuk hospital, hari yang ke-16 baru saya ada simptom. So 14 hari saya tak ada apa simptom pun. So kalau saya tak pergi cek, kalau saya tak pergi buat cek sampel apa semua, saya dah menyebarkan macam-macam dan macam-macam tempat dah virus COVID ni. So bagi mereka yang nak balik raya, nak jumpa balik keluarga, fikirlah masa-masa. Sebab kita tak tahu kadang virus COVID ni ada dalam badan kita yang kita tak sedar. Jadi kena hati-hati. Mesti apa yang kerajaan telah sarankan, jaga kita punya kebersihan, tangan, sanitizer, semua pakai mask, semua kena jaga jarak antara sesama lain. Dan yang paling penting, jangan takut kalau di kalangan kita ni ada COVID yang ini, yang ada simptom, terus cepat-cepat jumpa dan jangan takut kita untuk reveal pada doktor ataupun pada pihak yang bertanggungjawab. Sebab itu penting. Kita kadang once ada COVID, tak semestinya kita nak simpan pada diri kita. Kita boleh tahu detailnya terhadap pihak PKN supaya dia dapat trace siapa lagi yang boleh terlibat.
Sebab kebanyakannya mereka yang sebelum ni kenapa tiba banyak, sebab ramai yang tak reveal. Itu masalahnya. Tapi alhamdulillah bila ada pendekatan, pendedahan oleh kerajaan, pihak media, so alhamdulillah ramai yang dah cuba berterus terang. Dan sebelum ni dan sekarang ni dah makin kurang tu, syukur pada Allah SWT. Tapi saya sarankan COVID-19 ni masih ada di luar sana. So berhati-hati kawan. Okey Ashraf, mungkin seperti Ashraf kata tadi ada hikmah di sebalik dijangkiti COVID, penderitaan tersebut, tapi juga Ashraf ada silaturahim yang terbentuk ketika berada di Ward 31 bersama dengan pekerja kesihatan, dengan pesakit-pesakit lain yang antara lain adalah jemaah tabligh. Dan mungkin boleh ceritakan pengalaman tersebut yang paling terkesan di hati, emosi. Tapi Ashraf, alang-alang cerita pasal pengalaman tu, buatlah ucapan raya juga bersama saudara-saudara yang baru Ashraf kenal di Ward 31 itu, dan juga namakan petugas-petugas kesihatan frontliner yang begitu Ashraf rasakan kita perlu tribute untuk Hari Raya Aidilfitri ini, Ashraf. Ini buat ucapan ke ataupun nak cerita mana satu ni? Dua-dua, teruskan saja. Okey, banyak pengalaman yang saya bersama-sama dengan pesakit-pesakit di Ward 31 tu, kebanyakan daripada jemaah tabligh, dan mereka ada yang keluar masuk, datang dan pergi itu perkara biasa di dalam ward. Jadi setiap yang datang tu ada buat cerita yang masing-masing, ada buat pengalaman yang masing-masing, dan banyak menceritakan ilmu dan bersama-sama dengan saya, menceritakan tentang masalah, perkongsian masalah. Itu yang menyebabkan lagi kami rapat antara satu sama lain. Dan yang paling seronok, aktiviti yang kami lakukan selalu ialah sembahyang solat berjemaah bersama-sama, di mana kalau kita nak sembahyang di luar dekat masjid mana-mana pun tak boleh kan, kena tangkap sebab kita berkumpul. Tapi kalau dekat awak tu tak ada seorang pun nak kena tangkap. Kita digalakkan lagi untuk solat bersama, dan kita digalakkan untuk baca Quran bersama, dan selepas solat kita akan baca buku kitab hadis yang sebelum ni saya tak pernah buat, dan saya amalkan, saya buat dekat sana. Bagi benda itu benda yang baru bagi saya, dan saya rasa seronok. Dan yang seronokkan itu membuatkan saya lebih tenang. Memang kita dalam hospital, kita nak buat apa lagi, duduk hospital, duduk atas katil tu. Saya duduk hospital selama 25 hari dan tengok benda yang sama kan. So daripada situ kita kena cari inisiatif untuk bagaimana untuk menenangkan hati kita. Kalau tak, kita akan rasa down. Bila nak buat swab ni, tengok positif lagi, tengok swab positif lagi. So jadi nak menjadikan diri kita positif ni, kita kena sentiasa positif. So, kena cari aktiviti yang boleh memberikan diri saya, kita semua dalam keadaan yang bahagia. Dan sebenarnya, kesempatan saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Azlin, ketua pakar yang handle in charge di PTKN, Pusat Kawalan Kursus Negara, yang cukup baik mengurus kami di sana, dan juga pada sahabat-sahabat saya, Haji Osman, jemaah-jemaah tabligh, Haji Samsul, dan juga ramai lagi kawan-kawan saya yang berjemaah daripada kluster Kayangan. Kluster Kayangan. Cik Fahmi daripada Terengganu, dan juga budak-budak madrasah daripada Pemburu, Indonesia, yang Ibrahim, Ammar, dan siapa lagi, Aiman, dan juga Zafar. Mereka semua baik dengan saya, dan juga ada Pakcik Hussein daripada Selangor Mansion, dan juga kluster Pasar Borong, itu Mr. Lee, dan juga Osman. So mereka semua ni bersama-sama dengan saya, dan saya pada mengucapkan saya minta maaf kalau saya selama saya bersama-sama dengan anda semua mungkin ada boleh kata kadang kalau kita push buat perkara yang baik, kadang-kadang mungkin ada yang terasa. Saya minta maaf sangat-sangat. Bulan Ramadan, bulan Syawal ini saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. InsyaAllah Allah dah bagi kita keberkatan, Allah bagi kita kesihatan yang cukup, jagalah amalan kita. Jangan lupa buat 31 doa akan memberikan kenangan yang cukup hebat bagi kita semua. Ashraf, raya tahun ni, pagi raya tadi dengan keluarga, bagaimana suasana tadi? Alhamdulillah, dan dengan keluarga saya, mereka semua ni happy, dan ialah ada dapat makan ketupat, rendang apa semua, kuah kacang dengan nasi empit itu yang menyebabkan lagi saya seronok kan. Tapi bila makan-makan tu saya ingat juga kawan-kawan kita yang tak buat tu kan. Alhamdulillah ada hikmah, ada perkara yang kita pelajari. Terima kasih Ashraf. Terima kasih Ashraf. Kerana sudi bersama kami. Alhamdulillah sudah sihat. Kirim salam ahli keluarga, ibu, mama dan juga anak-anak dan sebagainya. Terima kasih, dan juga
Cynthia, kita nak berborak lama lagi tapi ini saja masa yang kita ada untuk Lebaran Awani pada tahun ini. Ya, kita ambil peluang juga untuk mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin dari seluruh warga Astro Awani. Terima kasih kerana bersama kami di Lebaran Awani. Terima kasih kepada juga mereka yang berada di barisan hadapan, mereka yang sudah berusaha sedaya upaya untuk memerangi COVID-19. Yang masih bertugas di Hari Masih Raya. bertugas di Hari Raya. Dan ingatlah, mungkin Aidilfitri ini cukup berbeza tetapi sudah pasti meninggalkan makna dan juga kenangan yang begitu mendalam kalau kita bijak untuk mengambil hikmahnya seperti mana cerita Ashraf tadi. Sekian saja saya Zulfitri Yusof bersama dengan kru penerbitan Keluarga Besar Astro Awani dan saya Cynthia Terima kasih kerana bersama kami. Kita jumpa lagi. Jumpa lagi, selamat Hari Raya.